pagi kita dalam perjalanan nak hantar abang pergi sekolah. Hujan, jam, tu biasalah Ni Hayan The Panda Bear. Jangan lupa Fizao dah upload vlog pertama vlog Fizao yang diberi nama Kemas Sirak repeat. Lungsuri Fizao TV, Fizao TV, satu perkataan. Kiss saya. Kiss. Alah jayang. Suka Nana, happy bear, suka Nana, baik. Hai Pak Atan. Who's this, Azam? Who's this? Pak Atan. Pon. Okey, baru hantar abang pergi sekolah. Sekarang kita nak pergi sarapan. Sekejap lagi akan saya ketengahkan cerita dalam kereta, episod yang ke-8. Dan dalam episod yang ke-8 ni, ceritanya memang menyeramkan. Saya sendiri baca kisahnya sebelum tu, meremang bulu roma. Nampak Jadi abang dia pergi sekolah, kita nak makan, jemput makan. Ini sarapan pada pagi hari. Nasi rawan. Nasi rawan. Alhamdulillah, jemput makan semua Mi soto, jemput makan mi soto. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. One, two, three. Sekarang ini kalau sudah bersedia, kita akan teruskan dengan satu lagi episod ke-8, cerita dalam kereta bertemankan saya Casey. Pastinya terima kasih pada anda yang telah pun subscribe dan menonton episod pertama sampailah episod ke-7 cerita dalam kereta. Jadi kita teruskan bersama dengan saya Casey Champion, cerita dalam kereta. Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod. Yang ini merupakan episod yang ke-8 kalau tak silap saya. Cerita dalam kereta, siri cerita-cerita seram yang saya kongsi dengan anda ketika saya sedang memandu. Jangan lupa, kalau ada kisah yang ingin diketengahkan untuk cerita dalam kereta, boleh email kepada saya ke alamat kcchampionmail@gmail.com. kcchampionmail@gmail.com. Ketika saya sedang memandu ni, keadaan di luar ni agak hujan renyai-renyai. Jadi jalan raya agak basah. Saya harus memandu dengan lebih berhati-hati. Semoga saya selamat sampailah ke tempat yang saya nak pergi ni. Ini adalah peristiwa yang dikongsi sama, datangnya daripada Kak Rafi'ah. Kak Rafi'ah berkongsi kejadian yang menakutkan ini berlaku kepada dirinya. Jadi apa yang terjadi, ini beberapa hari setelah arwah ibunya meninggal dunia. Apa yang membuat Kak Rafi'ah ni rasa takut? Saat sebelum ibu menghembuskan nafas yang terakhir, kakak Casey, kata Kak Rafi'ah, kakak ada bersama dengan ibu kakak di hospital, dekat hospital. Sebenarnya begini, ibu kakak nak balik rumah. Dah beritahu kakak lah, katanya, PA, ibu nak balik PA, ibu tak nak duduk hospital, ibu nak balik, ibu tak suka duduk sini. Tapi kakak, adik-beradik yang lain memang tak nak ibu balik rumah selagi ibu belum sihat, selagi doktor tidak benarkan balik, selagi belum selamat. Jadi itulah kepayahan yang dihadapi oleh Kak Rafi'ah sendiri. Banyak kali ibu cakap dengan Kak PA, tapi Kak Rafi'ah kata tak boleh, doktor cakap belum boleh. Keadaan ibu semakin hari semakin teruk lah, semakin merudum. Dan
Apa yang Kak Rafiqah boleh lakukan hanya memberikan harapan palsu. Katanya, insyaAllah mak, tadi dah cakap dengan doktor. Doktor kata insyaAllah dalam masa terdekat ni balik. Betul. Dan akhirnya ibu kakak ni macam marah pun ada. Arwah ibu pada ketika itu macam marah pun ada, macam merajuk pun ada dengan kakak lah. Dan sehingga kan bila kakak datang tu, dia akan bercakap dengan adik-beradik lain, tapi dengan kakak dia tak layan. Walhal kakak lah yang jaga dia, ya. Daripada dia sihat sampailah dia hospital, semua kakak yang buat, kakak yang uruskan. Tapi tak apalah, dan memang ibu mungkin nak balik dan dia tak tahu dengan siapa lagi yang dia nak tunjukkan perasaannya. Kakak menerimalah dengan hati yang terbuka, kata Kak Rafiqah. Amat menyedihkan, kata Kak Rafiqah, ibu kakak meninggal dunia di hospital. Tapi sebelum ibu menghembuskan nafas yang terakhir, ya, bila mendapat tahu hal ibu dalam keadaan sedemikian, kakak telah pun memberitahu beberapa adik-beradik yang lain yang sempat datang akan datang jumpa dengan ibu. Berbalik pada pengalaman, jadi dia panggil Pia. Dia tengah sesak nafas ni, kakak pun dekatkan telinga kakak kepada mulut arwah mak pada waktu itu. Pia, sampai hati kau tak kasih aku balik. Aku tak nak mati kat hospital, Pia. Aku nak balik juga. Kalau aku mati kat hospital, nanti aku datang balik rumah, aku cari kau, Pia. Aku cari kau. Ibu sudahlah, ibu istighfar. Abang saya, dia kata, mak, sudahlah mak mengucap mak mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum sempat mak saya mengucap Casey, mak saya asyhadu Allah terus meninggal dunia di hospital. Ibu kepada Kak Rafiqah telah pun dikebumikan. Bila balik beberapa hari kemudian dekat rumah, selepas ibu meninggal dunia, kakak tengah duduk ni dekat katil. Tengah duduk termenung, tak tahu kenapa Casey. Tiba-tiba kakak dengar dekat tingkap bilik tuk 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 tuk. Jadi anda bayangkan ya, Kak Rafiqah menceritakan beliau tinggal di tingkat 9. Kalau tinggal tingkat 1, orang ketuk pintu, ketuk tingkap faham. Tingkat 9 dengar tuk 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 tuk. Kakak ingatkan ada orang ketuk pintu rumah tu. Dalam rumah kakak ni, pada waktu kejadian ini berlaku, yang ada dalam rumah hanya kakak dengan anak perempuan kakak. Kakak bangun, pergi dekat pintu, buka pintu, tengok dekat luar tak ada orang. Kemudian anak kakak pun keluar bilik. Siapa ma? Dia tanya kakak lah, siapa ma? Entah, mama dengar tadi orang ketuk pintu, kau dengar tak? Anak kakak pun cakap, dengar ma, orang ketuk pintu. Tak ada orang? Tak ada. Kakak pun tutup. Tengah berdiri berbual dengan anak, dengar lagi tuk 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 tuk. Tapi kali ini bila kita dekat luar, kita baru dengar dengan jelas tau. Ni bukan orang ketuk pintu lah. Dari mana bunyi dia datang? Tuk 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 tuk. Anda bayangkan. Kak Rafiqah kata kakak dengan anak pun cuba dengar dengan teliti bunyi yang kakak dengar dengan anak. Tuk 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 tuk. Mah, dari bilik mama lah, kata anak kakak. Kakak dengan anak kakak pergi ke bilik, buka pintu. Mama. Apa? Mama, dekat tingkap tu siapa, ma? Macam nenek je, ma. Kakak tengok, kakak pandang dekat tingkap. Astaghfirullah. Casey, kakak tak bohong. Kelihatan seperti arwah dalam keadaan berkafan, Casey, tengah ketuk tingkap bilik dengan kepala tuk 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 tuk. Casey, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah. Kakak tutup pintu bilik. Anak kakak menangis. Ma, apa tu, ma? Tak tahulah, mama tak tahu. Duduk dekat ruang tamu, duduk, fikir, tenangkan diri. Baru masuk balik bilik, tengok dekat tingkap dah tak ada.
Anak kakak malam tu takut, ajak kakak tidur dalam bilik dengan dia. Kakak pun angkat barang-barang sebab suami kakak tak ada rumah, kerja malam. Besok pagi baru balik. Jadi angkat bantal, tidur dengan anak. Anak punya katil single bed. Takut punya pasal anak tidur dekat lantai Casey, beralaskan selimut, tidur dekat lantai dengan kakak. Anak tak nak tidur dalam bilik kakak sebab dia takut tadi dah ternampak seolah-olah macam arwah nenek dia datang dengan berkafan, ketuk tingkap dengan kepala. Anda bayangkan. Selepas kejadian malam tu, paginya kakak beritahu suami apa yang berlaku. Suami kakak pun terperanjat. Dan suami kata, jangan takut, itu bukan mak. Yang pergi tak akan kembali. Itu abang rasa korin, jin yang menyerupai mak. Dan suami pun minta nasihat daripada seorang ustaz. Ustaz tu kata, kalau boleh mengaji dalam rumah, membaca surah Al-Baqarah. Ya, dengan membaca surah Al-Baqarah, satu kali baca, 3 hari jin tak boleh ganggu masuk rumah. Itulah dia kisah dari Kak Rafiqah yang berkongsi kepada saya dalam episod kali ini, Cerita Dalam Kereta. Kita jumpa lagi di episod seterusnya, episod yang ke-9 bersama dengan saya Casey. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe saluran Casey Champion, dan jangan lupa untuk share video-video saya. Semoga lebih banyak share, lebih banyak video kisah dapat saya ketengahkan. Jumpa lagi dan selamat malam.